Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 4. Hari ini kita jumpa lagi pada kelas. Kita masih lagi dalam tajuk bahan. Hari ini kita nak masuk satu subtopik yang baru iaitu sifat bahan. Bahagian 1. Sebab insya-Allah minggu depan kita akan masuk bahagian 2 pula sifat bahan. Okey. Okey, kita teruskan dengan topik pada hari ini iaitu sifat bahan bahagian 1. Cuba murid-murid perhatikan paparan yang cikgu dah bagi ni ya. Okay, cikgu harap kamu boleh bersedia dan fokus dengan apa yang kita nak bincang pada hari ini. Okey, kita teruskan. Dalam topik pada hari ini, apa yang akan kamu pelajari Sepatutnya kamu perlu dapat apa? Okey, hari ini adalah hasil pembelajaran kamu apa dia? Iaitu kamu dapat memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti. Minggu lepas kita dah belajar sifat bahan. Sifat bahan terbahagi kepada 4. Ada bahan yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan juga batuan. Hari ini kita nak belajar tentang sifat bahan-bahan tersebut dengan menjalankan aktiviti. Okey. Kalau kita berada di sekolah, subtopik ini kita akan buat secara penyiasatan secara session tapi memandangkan kita PDPR, kita akan jalankan secara teori dan ada sedikit simulasi dalam topik ini. Nanti saya bagi tahu kamu macam mana simulasi itu akan dibuat. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Alright. Boleh. Okey, teruskan ya. Boleh cikgu. Okey, perhatikan. Sifat bahan. Dalam tajuk ini, sifat bahan kita akan pelajari 6 sifat bahan. Tetapi untuk bahagian 1, kita akan fokus 3 sifat bahan dulu. Minggu depan insya-Allah kita akan belajar lagi 3 lagi sifat bahan. Okey, sebelum tu saya terangkan apakah 6 sifat bahan tu. Okey, yang pertama, menyerap air dan juga kalis air. Okey, sifat bahan yang kedua adalah terapung dan tenggelam. Yang ketiga adalah mengalirkan arus elektrik. Sama ada dia mengalirkan arus elektrik ataupun tidak boleh mengalirkan arus elektrik. 3 sifat ini akan kita pelajari pada hari ini. Yang 3 lagi tu minggu depan insya-Allah sifatnya adalah kebolehan penembusan cahaya. Yang kelima mengalirkan haba dan yang keenam adalah kenyal. Okey, saya tulis kat sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, 3 yang ke atas tu kita akan belajar pada hari ini dan 3 yang bawah lagi tu kita akan belajar insya-Allah pada minggu hadapan. Okey, cuba kita tengok yang pertama dulu Kita tengok yang pertama. Sifat bahan yang pertama itu adalah menyerap dan kalis air. Okey, apakah uji kaji yang terlibat? Okey, cuma perhatikan dulu aktiviti 1. Ini adalah aktiviti 1. Tujuannya adalah menentukan sifat bahan yang dapat menyerap air. Alat dan radas ni ada kat sini lah Alat dan radas ni kita boleh ubah berdasarkan apa yang ada dekat rumah kita. Okey, kat sini saya ambil daripada buku teks bahan yang digunakan adalah straw, jam randik, belon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, tali kasut, polisterina. Tahu tak polisterina tu apa? Kenalkan polisterin? Polisterin. Pernah dengar orang panggil polisterin kan? Polisterina Tahu kan? Ya, ada cawan polisterin, bekas makanan polisterin, pinggan polisterin, okey. Sisip kaca dan juga air. Langkah-langkah ni kamu tengok perhatikan kat sini Titiskan air dengan menggunakan straw ke atas semua objek yang diuji satu per satu. Perhatikan air yang dititis ke atas objek yang diuji selepas 2 minit. Yang itu yang kita gunakan jam randik ni. Kita titiskan air pada objek-objek tersebut, kita biarkan selama 2 minit. Rekodkan pemerhatian kamu di dalam jadual seperti di bawah. Okey, jadual ini jadual Ini adalah jadual. Jadual ini cikgu dah buat lain. Cikgu dah besarkan. Okey, yang ini.
pemerhatian, menyerap dan kalis air. Ini adalah jadual yang akan kamu buat, kamu salin dan lengkapkan jadual ini dalam buku tulis sains. Kalau tak ada buku tulis sains, buku kosong ataupun kertas kosong. Okey, macam mana nak buat? Okey, tengok Objek yang diuji, pemerhatian, tandakan right Titisan air kekal ada, satu lagi titisan air tiada dan yang terakhir sekali ini adalah inference. Okey, kita lihat objek yang diuji. Okey, objek yang diuji yang pertama adalah belon. Okey, belon. Kalau kita titiskan air pada belon, titisan air kekal ada ataupun titisan air tiada? Tiada. Okey, saya jelaskan kat sini Saya jelaskan kat sini. Titisan air kekal ada bermaksud apabila kita titiskan air pada objek tersebut, kita biarkan selama 2 minit, kita akan perhatikan titisan air tu masih ada dekat objek tersebut. Atau titisan air ni tiada bermaksud apabila kita titiskan air pada objek tersebut, kita biarkan selama 2 minit. Okey, kita biarkan selama 2 minit. Lepas tu kita tengok tak ada titisan air dah. Kita angkat, kita jangan perai, kita angkat, maksudnya dah tak ada titisan dah. Okey, kita tengok yang pertama, belon. Ada titisan air kekal ada atau titisan air tiada? Ada ke tiada? Tiada. Ha? Tiada. Ada. Titisan, kalau kita titiskan air pada belon, lepas tu kita biarkan 2 minit, kita tengok ada tak air menitis dari belon? Menitis. Ada menitis ke tidak? Ada. Yes, dia ada. Ada titisan. Ada. Yes, air tu menitis. Okey? Apakah inference-nya? Kalis air. Bermaksud belon adalah kalis air. Okey? Serap atau kalis air. Saya ulang sekali lagi. Kalau serap, bermaksud tiada, titisan air tiada. Titisan air tiada. Titisan air tiada. Sekejap ya. Saya padam kat sini. Okey, sekejap. Okey. Kalau serap, bermaksud titisan air tiada. Kalau kalis, bermaksud titisan air kekal ada. Tepat? Jelas atau tidak? Okey, sekarang kita tengok objek yang kedua. Objek yang diuji yang kedua adalah straw. Titisan air kekal ada atau titisan air tiada? Apa jawapan? Straw. Ada. Ada. Kekal ada atau tiada? Kekal ada. Kekal ada. Apakah Kekal ada. inference? Apakah inference-nya? Menyedut. Kalis air. Okey, boleh? Faham? Faham. Okey. Objek yang ketiga, tisu dapur. Tahu tisu dapur? Tahu. Belum kan? Tahu. Ya. Titisan air kekal ada atau titisan air tiada? Tiada. Air tiada. 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 Titisan air tiada. Apa inference-nya? Apa inference-nya? Menyerap. Yes, menyerap Air. air. Bagus. Keempat, batu. Titisan air kekal ada atau titisan air tiada? Kekal ada. Kekal ada. Bagus. Inference-nya? Bagus. Ya, Aris. Okey. Kalis air. Bagus. Kalis air. Kain kapas. Titisan air tiada. Titisan air tiada. Apakah inference-nya? Air. Menyerap air. Bagus. Menyerap air. Keenam, plastik. Titisan air kekal ada atau tiada? Ada. Ada. Kekal ada. Inference? Inference? Kalis air. Bagus. Ketujuh, tali kulit.
Titisan ada ke atau titisan tak ada? Tali kulit. Kekal ada. Kekal ada. Inference. Air. Kalis air. Polisterina. Ada. Kekal ada. Bagus. Kekal ada. Inference. Kalis Kalis air. air. Bagus. Dan yang ke-9 cermin. Kekal ada. Kekal ada. Bagus. Inference. Kalis air. Okey, cuba perhatikan objek-objek yang tersebut yang kita dah buat ni. Kita perhatikan bahawa yang menyerap air adalah tisu dapur dan juga kain kapas. Dapat? Tisu dapur dan kain kapas yang menyerap air. Manakala objek-objek lain itu adalah kalis air. Ini adalah sifat bahan yang pertama. Kalau kita nak tahu diserap atau tidak, kalau dia menyerap maka titisan air dah tak ada. Kita titiskan air pada dia, kita tengok dah kita angkat dah tak ada titisan. Pergi mana air tu? Air tu telah diserap dalam objek tersebut. Okey. Kedua, kita titiskan air pada sesuatu objek, kita angkat tengok air dia ada air menitis. Air tu dia akan turun bawah. Dia akan menitis ke bawah. Bermaksud objek tersebut tidak dapat serap air. Itu adalah kalis air. Faham atau tidak? Faham. Okey, itu adalah sifat bahan yang pertama. Okey, sekarang kita pergi sifat bahan yang kedua. Okey, sekarang sifat bahan yang kedua adalah terapung dan tenggelam. Bagaimana kita nak tahu dia terapung atau tenggelam? Terapung bermaksudnya dia ada pada permukaan air. Tenggelam dia di dasar bekas Okey, perhatikan tengok Ini adalah saya ambil daripada buku teks aktiviti kedua. Menentukan sifat bahan yang terapung atau tenggelam, bekas bahan-bahan yang digunakan seperti dalam buku teks ini kita boleh ubah berdasarkan apa yang ada dekat rumah. Kat sini dia gunakan bekas plastik yang besar yang bekas plastik berjernih. Kenapa dia guna bekas plastik jernih? Supaya dia dapat lihat dari luar objek yang terapung dan juga objek yang tenggelam. Okey, air, jam randik, batu, pembaris plastik, kunci, belon, batang aiskrim, straw, kain kapas, tali kulit, gelas kaca dan pensel. Okey, pertama, langkah-langkah Yang pertama, isikan air ke dalam bekas plastik sehingga separuh penuh, bekas plastik yang jernih supaya kita nampak daripada luar Yang kedua, masukkan semua objek yang diuji ke dalam bekas plastik dan mulakan jam randik. Selepas seminit, perhatikan kedudukan objek yang diuji sama ada berada di atas atau di bawah permukaan air. Okey, rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual. Okey, seperti yang tadi, jadual cikgu dah buat yang lain. Okey. Ada juga objek yang saya dah ubah-ubah Okey, ini adalah simulasi. Bagaimana kita boleh melakukan aktiviti 2 iaitu terapung dan tenggelam. Yang pertama ini apa? Belon. Belon berada di permukaan air kan? Dia tenggelam ke dia terapung? Terapung. Terapung. Okey, objek yang kedua. Ni adalah Tenggelam. batu. Batu apa? Tenggelam. Bagus. Tenggelam. Ketiga, nampak tak ketiga tu? Pembaris. Pembaris apa? Pembaris apa tu? Terapung. Pembaris apa? Pembaris Pendek. Pembaris plastik. Pembaris plastik terapung tenggelam. Terapung. Terapung. Okey, yang keempat apa ni? Kunci. Apa? Tenggelam. Yang kelima. Tahu tak yang kelima ni apa? Batang aiskrim. Batang aiskrim. Saya nak tanya, batang aiskrim dia buat daripada bahan apa? Kayu. Terapung Okay, ni apa ni? Straw. Straw daripada apa? Plastik. Straw daripada plastik. Yeah. Terapung Okay. Ni yang terakhir ni? Guli daripada apa?
Kaca. Yes. Guli dari kaca. Dia tenggelam. Okey. Dan yang terakhir ni ada satu lagi ni. Mana unik. Pensel. Pensel daripada apa? Terapung. Pensel terapung. Pensel dibuat daripada apa? Kayu. Kayu. So dia terapung sama macam batang aiskrim Okey. Dan akhir sekali saya terlupa. Ada satu lagi. Nampak tak? Cawan plastik. Itu bukan cawan plastik. Itu adalah cawan polisterina. Okey. Terapung. Okey. Yang bawah ini adalah tenggelam. Di bawah permukaan air tenggelam. Di atas permukaan air ini adalah terapung. Saya tulis terapung. Yang di bawah permukaan air ini kita adalah objek yang tenggelam. Dapat? Jelas? Dapat. Jelas. Okey. Dapat. Jelas. Kat sini cikgu ada satu soalan. Mengapakah sesetengah objek boleh timbul dan sesetengah objek boleh tenggelam? Kenapa ada yang tenggelam? Berdasarkan apa? Berdasarkan objek yang membuat objek tersebut. Pada bahan apa objek itu dihasilkan. Okey, daripada bahan apa yang dihasilkan ya. Okey. Sekarang ini bagaimana kita nak masukkan dalam jadual? Kita ada jadual, jangan lupa. Terapung dan tenggelam. Okey, ini yang tadi. Objek-objek ini yang tadi Tadi belon. Belon berada di atas ke berada di bawah permukaan air? Atas. Okey, kamu tik. Apakah inference-nya? Terapung. Batu? Tenggelam. Bawah. So, Tenggelam. Pembaris plastik berada di permukaan air. So, terapung. Bagus. Kunci di bawah permukaan air. Dia tenggelam. Okey, batang aiskrim atas. So, dia terapung. Straw atas permukaan air. So, dia terapung. Guli di bawah permukaan air. Dia tenggelam. Pensel atas permukaan air. Dia terapung. Dan cawan polisterina berada di atas permukaan air. Dia terapung. Okey, ini adalah jadual yang kedua yang perlu kamu salin dan lengkapkan dalam buku tulis sains. Okey? Ini adalah jadual yang kedua, iaitu sifat yang kedua terapung dan tenggelam. Buat macam mana yang kita bincang ni tadi. Boleh faham tak? Jelas? Okey, ini adalah sifat yang kedua, terapung dan tenggelam. Sifat yang pertama tadi kita nak tengok dia serap ataupun kalis air. Sifat yang kedua ini adalah terapung ataupun tenggelam. Bagaimana pula sifat bahan yang ketiga? Okey, mengalirkan arus elektrik. Okey, macam mana kita nak tahu dia mengalir ke tak mengalir ke arus elektrik? Okey, sekarang kita tengok Ini adalah yang saya ambil daripada buku teks juga, aktiviti yang ketiga, menentukan sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Bagaimana kita nak tahu dia mengalirkan arus elektrik atau tidak? Kita akan bina satu litar secara simulasi kejap lagi. Kalau mentol menyala, bermaksud bahan itu mengalirkan arus elektrik. Apabila kita sambungkan bahan tu pada mentol dalam litar, mentol tak menyala. Maka bahan itu kita panggil sebagai penebat elektrik. Penebat arus elektrik. Okey, tengok bahan-bahan ini, yang ini seperti dalam buku teks, kita boleh ubah Okey, kita tengok langkah-langkah dia macam mana nak buat. Bina litar elektrik lengkap seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Gantikan suis pada litar elektrik dengan belon. Kemudian perhatikan keadaan belon. Ulangi langkah 2 dengan objek diuji yang lain. Rekodkan pemerhatian dalam jadual dekat bawah. Okey. Yang ini adalah jadualnya. Mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Objek yang kita akan gunakan 4 sahaja. Okey, tolong offkan mic. Cikgu, Ya. nak tanya. Ya. Cikgu bagi kerja sekolah dekat Telegram juga ke? Ya, seperti biasa ya. Okey. Sekejap ya. Kita minta offkan mic sekejap.
Okey. Okey, untuk mengalirkan arus elektrik, objek yang diuji kita ada 4 saja, iaitu klip kertas, duit kertas, duit shilling dan juga pemadam. Okey, kita nak memastikan sama ada mentol menyala ataupun mentol tidak menyala. Kalau mentol menyala, bermaksud dia adalah mengalirkan arus elektrik. Kalau mentol tidak menyala, maka objek itu tidak mengalirkan arus elektrik. Macam mana? Okey, sekarang kamu perhatikan. Kita akan buat simulasi ini. Simulasi ni kamu boleh buat sendiri kejap lagi. Sekejap saya tengokkan, saya tunjukkan. Okey, perhatikan di sini. Okey, dapat tak? Nampak tak? Nampak. Okey. Pak. Nanti saya akan bagi kamu nampak Boleh? Okey, nanti saya akan bagi kamu link ini untuk kamu buat sendiri dekat rumah. Okey, bila kamu klik saja link ini, kamu akan nampak paparan macam ni. Okey, kamu akan nampak paparan macam ni Boleh? Okey, bila nampak paparan macam ni, kamu klik intro. Nampak intro? Perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul saya nak kamu fokus kat sini. Saya tengok nanti kamu tak tersalah buat. Okey, klik intro, jangan klik lab. Klik intro. Okey, kamu akan dapat paparan macam ni. Sekejap ya. Okey, dapat? Boleh macam ni? Okey, mula kamu ambil bateri, klik bateri, kamu drag keluar. Nampak? Kamu nak guna satu, kedua, terpulang. Okey? Okey, lepas tu kamu ambil wire, nampak wire kat atas ni? Klik keluar. Klik keluar. Ambil lagi satu wire, klik keluar. Okey, bawa lagi wire. Keluarkan dia. Okey, ambil lagi satu wire, sambungkan dia sampai dia bercantum menjadi satu litar lengkap. Ambil lagi satu wire. Ini nak kena buat ke cikgu? Ya, kena buat. Saya akan bagi link ni. Okey, kemudian kamu ambil, nampak light bulb ni? Nampak mentol ni? Kamu bawa mentol ni keluar, kamu sambungkan dia. Yang ini kamu sambung kat bawah. Okey, sekarang ada kosong kat sini kan? Yang kosong ini kamu nampak tak anak panah bawah ni? Nampak. Okey, kamu klik kat sini, kamu akan nampak objek yang pertama adalah paper clip, klip kertas. Nampak klip kertas? Kamu klik, kamu seret bawa keluar. Seret dia bawa keluar, kamu cantumkan dia. Dapat? Nampak tak mentol menyala? Nampak. Okey, mentol menyala. Maka klip kertas ini mengalirkan arus elektrik atau tidak? Tidak. Nyala. Okey, mentol menyala kan? Maka klip kertas ini mengalirkan arus elektrik atau tidak? Tidak. Tidak. Mentol menyala. Ya. Mentol menyala. Maka klip kertas ini mengalirkan arus elektrik atau tidak? Dia boleh mengalirkan atau tidak? Mengalir. Mengalir kan? Boleh. Cikgu ada bagi ni ke? Saya akan bagi semua sekali nanti. Sementara tu kamu tengok ni dulu. Okey? Saya nak tanya sekali lagi. Okey, klip kertas. Ini adalah objek yang kita guna ni adalah klip kertas ataupun dalam masa ini panggil paper clip. Paper clip ni apabila kita sambung dalam litar elektrik, mentol menyala. Saya nak tanya, adakah paper clip ini mengalirkan arus elektrik atau tidak? Ya, tadi saya dah beritahu kan, kalau mentol menyala, maka objek itu mengalirkan arus elektrik. Okey, kalau mentol tak menyala, maka objek tersebut tidak mengalirkan arus elektrik. Okey, sekarang kita tukar objek yang lain pula. Klik kat sini, nampak klik kat paper clip, kamu nampak tak tong sampah ni? Kamu letak ni, buang dia. Kita
tukar objek lain. Kita ambil duit kertas. Nampak duit kertas ni? Kamu klik, kamu seret dia bawa keluar. Okey, kamu seret dia bawa keluar. Dapat? Nampak Saya seret dia bawa keluar. Kemudian, saya dah sambungkan dia. Mentol menyala atau tidak? Sangat macam mana nak buat? Mentol tak menyala sebab ini adalah duit kertas. Maka duit kertas ini tidak mengalirkan arus elektrik. Okey, sekarang kita pergi dekat duit kertas ni. Kamu klik duit kertas. Okey, nampak tak ni? Kamu klik kat sini sampai dia ada kuning sini, ada 4 segi warna kuning ni. Kamu klik tong sampah, kamu buang. Okey, sekarang kita tukar objek yang ketiga. Ya. Suara cikgu sangkut-sangkut. Saya dengar bila cikgu cakap sangkut. Ya, sangkut ya. Alamak siap. Okey. Boleh dengar okey tak? Saya boleh dengar, okey. Saya boleh dengar. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita cuba. Okey, saya cakap perlahan-lahan ni slow Okey, sekarang kita tukar objek yang ketiga iaitu duit shilling, coin. Nampak coin? Saya klik, saya bawa keluar, saya seret bawa keluar. Okey, saya seret bawa keluar, saya cantumkan dia. Okey, mentol menyala atau tidak? Menyala. Okey, maka duit shilling ini boleh mengalirkan arus elektrik atau tidak? Arus elektrik boleh. Ya, boleh. Sebab duit shilling dia buat daripada logam. Daripada batuan daripada batuan logam. Okey, sekarang kita pergi klik kat sini. Buang, masuk dalam tong sampah. Okey, ada lagi satu, nampak ni? Eraser, pemadam. Pergi dekat pemadam, seret pemadam dibawa, cantumkan dia ke dalam litak ini. Okey. Ada mentol menyala atau tidak? Tak. Maka pemadam tidak mengalirkan arus elektrik. Dapat? Okey, sekarang kita pergi balik kepada jadual kita tadi. Kita pergi pada jadual kita tadi. Mana ya? Okay, sekarang kita pergi pada jadual kita yang tadi. Tengok balik macam mana kita nak isi jadual tersebut. Cikgu bagi benda yang tadi tu ke? Yang cikgu buat tadi. Okey, tengok ni. Nanti saya bagi Okey, cuba perhatikan dekat sini. Siapa stop presenting saya ni? Pamil Arasi siapa? Venusha. Stop Venusha. Stop presenting Venusha. Yang lain jangan buat presenting Cikgu, presenting tu apa? Paparan yang saya nak tunjuk pada kamu Okey, sekarang tengok. Nombor dia berapa, cikgu? Tak ya. Okey. Sekarang kamu tengok kat sini. Macam mana kita nak lengkapkan jadual yang ketiga? Yang tadi, klik kertas, mentol menyala atau tidak? Menyala. Mentol menyala, kita write kat sini. Inference dia adalah mengalirkan arus elektrik. Okey. Sekarang duit kertas. Mentol menyala atau tidak? Tak. Tidak. Kamu tulis sini tidak mengalirkan arus elektrik. Okey, duit shilling?
Menyala. Menyala. Okey, kamu tulis situ mengalirkan arus elektrik. Pemadam. Tak menyala. Mentor tak menyala. Maka tidak mengalirkan Arus elektrik. arus elektrik. Maka dekat sini kamu perhatikan, okay, tengok sini kat sini ada 4. Daripada 4 ni kita boleh katakan bahawa klip kertas dan duit shilling adalah konduktor Konduktor. konduktor elektrik. Manakala duit kertas dan apa? Dan pemadam. Dan pemadam adalah penebat elektrik. Boleh faham tak? Yang mengalirkan arus elektrik tu konduktor elektrik, yang mentor tak menyala tu kita panggil dia sebagai penebat elektrik. Boleh? Faham? Cikgu, Ya? yang bawah ni dia nak tulis sekali ke masa buat kerja tu? Tulis sekali. Okey. Boleh? So dekat sini dalam kerja kamu untuk dalam buku tulis, kita ada 3 jadual Yang pertama, kedua dan yang ketiga nanti saya akan share dalam grup. Okey, boleh faham ya? Faham cikgu? Okey.